Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi jami'in anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadratin jami'in awliya birahmatika ya Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita dapat berkumpul sekali lagi di malam hujung minggu ni, dan kita menghampiri beberapa hari lagi untuk datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dan sihatkan tubuh badan kita, panjangkan umur kita untuk dapat sama-sama kita menghayati Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kita, setiap kali kita bertemu, kita jadikan dia lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Andainya Ramadan inilah Ramadan yang Tuhan berikan kepada kita atas doa yang sering kita minta supaya diampunkan dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita jadikan Ramadan yang paling bagus pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan redha Allah tu sampai kepada kita. Kalau kita mati pun mudah-mudahan Allah terima kita sebagai sebaik-baik hamba di sisinya. Malam ni kita akan berbicara sedikit tentang saya bukan nak cerita tentang Turki secara umumnya, tapi kita nak mengambil beberapa panduan daripada apa yang kita boleh belajar daripada Turki. Saya dah pernah pergi, dan pergi kali ini berbeza sangat-sangat kerana kita namakan dia eksplorasi Turki. Artinya kita explore tempat-tempat baru, tempat-tempat yang kita boleh ambil panduan untuk hidup kita, supaya apa yang Allah berikan kejayaan kepada mereka menjadi kejayaan bagi kita. Dan sebab jatuhnya umat Islam, Islam tidak jatuh, tapi umat Islam ya jatuh. Kerana kita tak boleh kata Islam kalah, kerana janji Allah dalam Al-Quran, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang menandinginya. So kita tak boleh kata Islam kalah di mana-mana pun dalam peperangan. Yang kalah ialah umat Islam, bukan Islam. Dan kita belajar kenapa mereka jatuh. Kenapa Allah tidak duduk di sebelah umat Islam padahal mereka menegakkan perintah Allah. Ada perkara-perkara yang melibatkan kita dengan Allah dan kita dengan manusia yang Allah minta kita jaga. Cacat salah satu, Allah hukum kita. Sama ada Allah hukum di dunia, Allah ataupun Allah hukum di hari akhirat. Dan itulah yang nak kita belajar. Sebab anjuran untuk kita jelajah, berjalan, melancung, ini adalah anjuran dalam Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran Allah galakkan. Antaranya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, siru fil ard. Berjalanlah kamu atas muka bumi Allah. Bermaksud, para mufassirin kata, dia termasuk di dalamnya ialah jelajah, melancung, belajar sambil berjalan, segala-galanya di dalam tu. Eksplorasi. Fanzuru, sambungan ayat tu, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, dan tengoklah hasil manusia yang derhaka kepada Allah, apa jadilah hidup mereka. Jadi kembara ni mesti kembara yang meningkatkan iman. Serupa kalau kita pergi ke umrah berkali-kali pun, patutnya bila kita balik pada umrah ada satu sudut ibadah yang ada peningkatan dalam hidup kita. Kena begitu. Turning point dia ialah setiap kali balik umrah. Contohnya, kalau dulu kita sembahyang solat suka lewat, kerana kita biasa waktu buat umrah tu solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabi tiap-tiap waktu.
So mudah-mudahan lepas kita balik umrah, kita tak tinggal dah solat jemaah tiap-tiap waktu jika kita ada masa di dalam masjid kita, surau kita. Satu perkara kita dapat. Pergi sekali lagi, bertambah pula satu lagi. Jika demikian, maka berhasillah anjuran Allah siru fil ard itu. Begitulah hal-hal yang lain. Saya nak ambil secara khususiah sebenarnya tentang, bukan perjalanan saya, tetapi tentang Turki ini. Turki ni luas tuan-tuan puan. Dia ada 957 daerah. Besar. Umat Islam, umat manusia di Turki ada 80 juta. Tetapi tahun lepas tiba-tiba naik 10 juta jadi 90 juta. Mana mari 10 juta tu? Apabila Erdogan buka untuk orang Syria masuk. 10 juta. Dan didaftarkan mereka sebagai warga negara Turki. Hebat tuan-tuan. Apakah Turki jadi masalah? Tak tuan-tuan. Kerana rakyat dia rajin. Tuan-tuan kalau pergi ke Turki, tuan-tuan tak akan nampak bangsa Cina bekerja ataupun buat bisnes di sana. Punya hebat tak hebat. Cina dah kuasai di Algeria, Cina dah kuasai Morocco dengan ekonomi dia. Tuan-tuan masuk ke airport dah nampak terus dah. Malah di Addis Ababa, pintu masuk ke Afrika, di Ethiopia, dah ada dah boost untuk orang-orang Cina, tetapi tidak ada di Turki. Tak hebat tuan-tuan? Tuan-tuan nak makan, tuan-tuan boleh makan di mana-mana sahaja. Kerana 90% lebih dia dipanggil negara sejuta masjid. Sebab masjid ada di mana-mana. Masjid dia cantik tuan-tuan. Kalau kita nak tengok kat sini, macam masjid biru kita, macam masjid di Damansara, masjid dia contoh macam tu. Menara-menara dia hebat. Tapi mereka tidak pernah buat lebih pada 4 menara. Kenapa? Sebab sejak Osmaniyah dulu mereka tidak mau menandingi menara yang ada di Masjidil Haram. Nak jaga. Bermulanya kerajaan Osmaniyah ni, dia bermula pada Ortugul. Tuan-tuan kalau rajin tengok siri Ortugul ni, hebat tuan-tuan. Dia memang hebat. Dia jadi masyhur sejak masuk Netflix. Memang masyhur tu, satu dunia orang pergi. Dulu perkuburan Ortugul ni, pemerintah yang memulakan kerajaan Osmaniyah ni, tapi dia datang daripada kaum Tatar. Dia orang ni asal Turkmenistan. Nak sebut pun payah stan ni tuan-tuan. Maksudnya dia orang bukan asal daripada Turki, datang pada luar. Dan sewaktu kerajaan Kristian cuba untuk menguasai satu daerah, dia tidak ada kekuatan, maka Ortugul dengan tentera-tentera dia bantu. Alhasilnya mereka diberi sebidang tanah yang agak luas di Anatolia. Anatolia ni sempadan dengan Turki, dan diberi kuasa untuk meluaskan kerajaannya. Di situlah dia bermula. Dan anak dia sambung. Lepas anak dia meninggal, diganti oleh Osman yang pertama. Osman inilah yang dipanggil memulakan kerajaan Osmaniyah. Sejarah mereka hebat. Sejarah penuh peperangan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bendera Turki ni warna merah. Sebab dia bendera darah. Berjuang tak pernah berhenti. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kerajaan Osmaniyah ni ada 25 sultan. Seorang pun tak pernah pergi haji. Pelik kan? Seorang pun tak pernah pergi haji. Kenapa tuan-tuan? Sebab time tu kau nak pergi haji, perjalanan tu ambil 6 bulan. Termasuk buat haji dan nak balik 6 bulan. Maksudnya kalau dia pergi, kerajaan dia boleh ditumbangkan dan orang lain ambil alih. Tetapi siapa-siapa dia rombongan nak pergi haji, dia akan panggil masuk ke istana dia sebelum berangkat, dan dia akan bagi hadiah-hadiah yang banyak. Sebab waktu tu Mekah dan Madinah telah duduk di bawah Osmaniyah. Muhammad Al-Fatih ni adalah raja yang ke-7. Sebelum tu Raja Salim I telah memulakan. Dia ambil daripada kerajaan Abbasiyah yang terakhir. Dan kerajaan Abbasiyah pada waktu tu, raja terakhir berikan jubah dan pedang Nabi kepada dia. Maka dialah yang memulakan nama Sultan dalam kerajaan Osmaniyah. Sultan yang pertama, dia ambil bai'ahnya ialah dengan ambil jubah dan pedang Nabi. Sebab tu mereka hebat. Sebab mereka yakin sungguh. Kerajaan Osmaniyah ni yakin dengan berkat, dan mereka sangat meraihkan alim ulama. Sangat meraihkan. Saya pernah ingat lagi, teman-teman dulu tahun 94, saya pergi kali pertama ke Turki.
Waktu tu 90% kita tengok orang perempuan Turki pakai skirt. Paling labuh pun midi lah, bawah sikit daripada skirt. Dia memang orang kata Eropah habis. Padahal tanah dia 3% dia duduk dalam Eropah, 97% duduk dalam Asia. Tapi perangai-perangai Eropah. Sejak kerajaan Islam naik dan dipelopori oleh Erdogan ni, dia ubah segala-gala. Erdogan ni pun musuh dia banyak, tuan-tuan, banyak sungguh. Sampai setengah orang kata apa, dia pun ada kumpulan mafia dia sendiri. Kau tidak, tak mungkin dia boleh bertahan. Saya tolak tepilah bab tu. Tapi saya nak ambil satu sudut, dia ni suka kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, dan suka majlis-majlis maulid ni, suka sungguh. Dia hidupkan kembali sekolah Islam begitu banyak, masjid-masjid lama dibangunkan, makam-makam pejuang-pejuang Islam diperelokkan. Hari ni kalau kita pergi tengok 80% orang Turki ni tutup aurat, tuan-tuan. Hebatnya. Nak makan kita tak susah dah. Cuma yang saya nak ceritakan kat sini, kalau kita lihat yang saya katakan mereka ni sangat meraih, para ulama ni. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia dilahirkan di Edirne. Edirne ni kalau tuan-tuan takdir pergi ke Turki, tuan-tuan pergilah tuan-tuan, jangan tinggal. Dia tempat yang jarang orang pergi sebenarnya. Tapi tempat ni, tempat di mana kerajaan Bayazid yang lebih awal daripada tu, dia pergi tawan Edirne ni dulu. Rupanya mereka ni mendapat daripada pandangan para ulama mengatakan jika kita nak tawan Konstantinopel ni, mereka duk pegang pada hadis Nabi itulah, tuan-tuan. Hadis yang Nabi SAW sebutkan, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel itu oleh sebaik-baik pemimpin yang adalah pemimpin pada saat itu. Pada saat itu dialah sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan askar adalah pasukan perang pada saat itu. Dia orang yakin dan dia orang cari jalan macam mana nak buat. Tidak hanya bergantung dengan Allah, berdoa, mahirkan dalam ilmu peperangan dan taktik peperangan, tapi dia buat fikir macam mana nak bagi. Sebab waktu tu kerajaan terbesar adalah kerajaan Byzantine yang kemudian telah dipanggil Konstantinopel itulah. Dan gereja pusat di mana mereka asuh dan didik bangunkan semangat, gereja Hagia Sophia itulah yang kemudian menjadi masjid. Mereka pergi tawan Edirne. Edirne duduk ujung, kalau kita naik bas lebih kurang kat 200 km nak sampai. Dia sempadan dengan Greece dengan Bulgaria. Tu pintu masuk orang-orang Eropah. Mereka pergi tawan pintu tu dulu. Maksudnya nanti bila tawan Konstantinopel, orang Eropah tak boleh nak masuk tolong. Ini strategi, tuan-tuan. Dia bina lama, puluhan tahun, ratusan tahun, kemudian baru dapat tawan. Konstantinopel ni pun sejak Rasulullah sebut dalam hadis tu bila berlaku, tuan-tuan? 700 tahun lebih. Hebatnya umat Islam ni, mereka tak pernah berhenti untuk pergi tawan. Abu Ayyub ni antara orang yang awal pergi. 80 tahun lebih dah waktu dia pergi. Dia mati atas kuda dia dengan kepala dia tertunduk. Dia ditanam di luar kota Konstantinopel oleh orang Islam. Zaman Muhammad Al-Fatih pergi cari kubur dia, jumpa. Bila dia orang jumpa, tengok tubuh tak terjejas pun. Adalah cerita-cerita mulut orang. Orang bila buka jasad dia tengok tak boleh, orang pakat pergi cium kaki dia. Tapi bila Muhammad Al-Fatih nak cium, tiba-tiba dengan izin Allah kaki dia tarik. Dia tarik kaki dia. Ni cerita mulut. Dalam mimpi Muhammad Al-Fatih kemudiannya, dia tanya, kenapa kamu tarik? Sebab Allah muliakan kamu dengan lidah Nabi. Saya hanya mulakan, tapi kamu yang sebenarnya berjaya. Cerita mulut, tak ada hadis. Cuma nak cerita, ini cerita punya hebatnya sahabat Nabi ni lah. Tuan-tuan kalau pergi dekat Istanbul tu, makam Abu Ayyub Al-Ansari ni rupanya bukan dia seorang, ada lebih kurang 13 lagi makam sahabat-sahabat lain di sekitar tu. Tempat yang salah seorang daripada pelajar Malaysia ditanam di sana tu, Ammar tu.
Abu Ayyub ni, bendera yang dia bawa waktu nak pergi tawan Konstantinopel tu tersandar dekat makam dia, dah terkoyak dah bendera putih tu. Tapi dekat pintu masuk masjid tu, nak masuk makam dia, tertulis satu kalimah dalam bahasa Turki, pembuka Konstantinopel secara rohani, kerana dia yang mulakan gerakan tu. Kenapa mereka buat? Mereka ni nak lahirkan cinta kepada Nabi. Ini hebatnya sahabat. Dia bukan tak yakin dengan hadis. Rasulullah kata mesti betul, dan dia pergi tu nak buktikan hadis Nabi je. Berjaya atau tidak soal lain. Kerana ingat betul-betul ni, Allah mengira kita, apa yang kita buat bukan atas berjaya yang kita buat, tapi kamu buat atau tidak perintah tu. Sebab berjaya atau tidak milik Allah. Betul dalam Quran Allah kata apa? Wa qul ya'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu beramal, hendaklah kamu bekerja, hendaklah kamu berbuat. Nanti Allah menilai, Rasul menilai, orang mukmin menilai. Berarti Allah suruh kita buat je. Berjaya atau tidak soal lain. Macam saya kata selalulah, kalau kita nak gerak anak kita solat, tiba kita mari semayang subuh, balik tengok anak kita tak solat lagi, tuan-tuan jangan sedih tuan-tuan. Allah kira kita suruh atau tidak anak kita, sebab dia dah patut tahu, umur dia dah lepas 15 tahun dah. Jangan kita kata ayah duk tanggung dosa anak. Ayah dah kejut dengan berbagai cara. Berjaya atau tidak soal lain, tapi engkau buat atau tidak, engkau suruh atau tidak, itu yang Allah ambil kira. Tapi saya kira biasanya kalau kita rajin untuk membuat begitu, lama-lama kesedaran tu akan datang kepada dia. Jadi balik tentang Konstantinopel ni, berjayanya bila tuan-puan? 700 tahun kemudian. Tapi orang yang mulakan gerakan awal tu semuanya Allah bagi pahala syahid, sebab mereka telah mulakan gerakan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Bila dia dapat tuan-puan? Pada usia 21 tahun. Umar Al-Fatih ni dia lahir pada tahun 1453. Dia berjaya tawan pada tahun 14, dia lahir pada tahun 1437. Dia berjaya tawan pada waktu asar bulan Rajab 1453, pada usia dia 21 tahun. Dia naik jadi raja pada usia 12 tahun. Tuhan Sultan Murad I, ayah dia naikkan. Dia sampai ke hujung umur dia tak dipersetujui oleh Perdana Menteri dia, tapi rakyat keliling dia punya suka dengan dia. Ayah dia hantar pergi belajar dengan Syekh Syamsuddin Al-Wali, seorang ulama hebat, keluar daripada istana. Tuan-tuan kalau pergi ziarah tengok tempat rumah di mana Muhammad Al-Fatih dibesarkan, Masya Allah. Pintu nak masuk tuan-tuan, orang paling rendah umur 5 kaki pun kena tunduk juga. Ni yang dikatakan, yang kita selalu dengar orang duk sebut hari ini, adab mendahului apa tuan-tuan? Orang sebut apa? Adab mendahului ilmu. Tuan-tuan faham nak maksudnya? Maksudnya hari ini bila kita pergi belajar, balik nak sanggah saja apa orang buat, nak batalkan, nak sesatkan apa saja yang orang buat, orang sedang amalkan. Sebab apa? Sebab tak belajar adab lah. Kalau kita belajar adab, kita tahulah tuan-puan, mana pokok, mana furuk, mana asas, mana cabang, mana perkara yang perlu untuk kita debatkan, mana perkara yang tetap dianggap sebagai khilafiyah. Tapi bila kita tak belajar adab, nak tegakkan hak kita aja. Dia orang tak tuan-puan. Tuan-tuan pergi ke Konya, tempat Jalaluddin Ar-Rumi, ayah dia Syekh Bahauddin, seorang ulama yang sangat hebat, ulama tasawuf yang hebat. Ayah dia 24 tahun pada usia Jalaluddin Ar-Rumi ambil alih tempat ayah dia. Tuan-tuan pergi ke Konya, tuan-tuan tengok ada madrasah dia. Madrasah dia nak masuk, macam tu juga bentuk dia, pintu dia rendah-rendah. Dan dia orang bukan belajar ilmu tentang agama saja, ilmu jahitan, ilmu tentang perubatan. Pergi ke Edirne, dekat sempadan Bulgaria dengan Greece, ada universiti perubatan Yazid, sebab dia yang mulakan. Universiti perubatan tersebut, Masya Allah, setiap pintu nak masuk untuk belajar tu, termasuk ke laundry, nak pergi serah baju untuk orang nak bersihkan pakaian pelajar ni. Dia belajar percuma, kau kena tunduk juga. Nak masuk tempat kitchen, nak pergi ambil makanan, ada orang tolong masak untuk pelajar, kau kena tunduk. Nak cerita apa? Kau nak masuk jumpa siapa je yang khidmat untuk kau mesti tunduk, rendahkan kepala kau. Adab mendahului ilmu. Kau jangan hina orang yang masak untuk kau. Kalau dia tak masak untuk kau, kau takkan dapat kenyang dan dapat belajar dengan baik. Kau jangan hina dan rendahkan orang yang dobi, walaupun dia tak ada sebaik engkau segi ilmu. Kerana pakaian kau yang elok dan bersih, kalau kau boleh beribadah dan tuntut ilmu sebaiknya dengan Allah. Dengan siapa saja khidmat untuk kau, kau mesti rendahkan kepala kau baik masuk berjumpa dengan dia. Punya hebat.
Lepas tu dia lahirkan orang yang hebat-hebat. Adab mendahului ilmu. Nak buat macam tu ke? Nak rebankan pintu masjid kita ni, saudara ni? Tak sah, tuan-tuan. Nak cerita sekolah dia buat macam tu. Saya dah pergi tuan-puan ke Bukhara, dekat Samarkand, tempat sepupu Nabi buka Khurasan tu, nama dia Qusam Ibnu Abbas, anak Sayyidina Abbas, sepupu pada Rasulullah. Macam tu juga, nak masuk ke masjid, dia masuk ke masjid tunduk kepala. Dia adab dia gitu lah. Rupanya dia orang dulu dia buat begitu, bukan hanya segi lahir, bukan hanya segi batin, kau kena rendah diri, segi lahir pun awal-awal masuk dah kena tunduk dah, hormat pada orang yang kau akan belajar. Muhammad Al-Fatih ni adalah Sultan yang ketujuh, tuan-puan. Dibesarkan dalam rumah yang macam itulah, di luar istana. Didedahkan oleh Syamsuddin Al-Wali ni. Syamsuddin Al-Wali, tuan-puan, bukan takat ajar dia ilmu dan adab, tapi ajar dia tunggang kuda mahir macam mana, guna naik kuda tanpa pelana, tak ada tempat duduk tu. Hebat, tuan-puan, boleh berdiri di atas kuda. Kira Muhammad Al-Fatih ni mahir ilmu perang, memanah, mahir dalam main pedang. Tapi yang hebat, tuan-puan, dia berjaya menguasai sampai 7 bahasa. Hebat. Berarti nak jadi orang hebat, tuan-puan, dia mesti dilatih. Proses tu kena lalu. Dia mahir bahasa Arab, bahasa Latin, Greek, Serbia, bahasa Turki, Hebrew, bahasa orang Yahudi itu, dan dia mahir juga bahasa Farsi, orang Irannya. 7 bahasa dia kuasai. Nak jadi orang hebat ni. 29 Mei tahun 1453 tu tahun, tuan-tuan, Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel. Kira dia berjaya tu lebih kurang dekat 70 tahun sebelum Melaka ditawan Portugis. Sebab tu dia orang kata bila tengok kat Melaka, pergi ke Aceh, meriam-meriam yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih besar, tuan-puan, yang jarak dia boleh tembak sampai satu batu tu, di Melaka ada, di Aceh ada. Ketika dia orang buat hubungan. Tuan-tuan tengok tak Menteri Besar Johor yang baru naik ni, nama apa, Hasni Razi, Razi kan, dia kan yang naik. Saya tak tahu tu, saya baru balik, tak tahu, sebab kadang Menteri Besar kita pun tak ingat nama, cepat sangat tukar. Tak apalah, tapi yang disebut Ghazi tu sebab dia asal pada keturunan Ghazi di Turki lah, Osman Ghazi. Dia orang ni, kalau tuan-tuan pergi ke Museum Topkapi lah kita panggil, tapi di sana disebut Topkapi. Museum Topkapi itu adalah istana Sultan. Dia ada 3 lapis. Lapis yang pertama masuk untuk rakyat, dalam tu ada bank, ada post office, ada gereja. Gereja tu lebih awal pada istana. Gereja tu tak dirobohkan sebab Muhammad Al-Fatih bila dia ambil, tuan-puan, dia biar gereja. Dia orang yang sangat bertoleransi terhadap semua agama lain. Tapi bila orang Kristian tengok dia ambil alih dengan begitu hebat, dalam gereja tu dia orang tak pergi langsung. Akhirnya gereja tu ditukar kepada post office. Dia ada sampai sekarang dalam istana tu lah. Istana tu pun dah dijadikan museum. Lapis pertama untuk rakyat. Masuk lapis kedua untuk tentera dan pegawai-pegawai istana. Masuk lapis ketiga tu, itulah tempat sultan dan keluarga dia duduk. Saya nak sebut satu je. Tuan-tuan kalau baca cerita orang putih, dia sebut haram, tempat di mana sultan simpan gundik-gundik dia. Dia cerita, duk dengar cerita orang barat, kita duk percaya tu lah. Sebenarnya itu tempat sultan dia duduk dalam kawasan yang terkawal syariat dia. Nak masuk hanya keluarga dia saja. Tuan-tuan, aku tengok pintu nak keluar je daripada istana tu, tertulis kat situ, fathun minallahi wa nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan daripada Allah dan janji Allah yang hampir. Ada satu tiang kat situ, dia orang tempat pacak bendera. Kalau bendera tu ada, artinya tentera semua berada di situ. Kalau bendera tu tengok tak ada, tentera dia semua keluar berjuang. Yang saya nak cerita, tuan-tuan, dalam istana tu dilatih orang-orang yang bakal jadi isteri-isteri kepada bangsawan-bangsawan dan raja-raja di tempat mana yang Islam tu tertawan. Dan mereka juga hantar ke tempat, ke negara-negara di mana mereka buat perkahwinan strategik dengan orang-orang hebat di negara-negara Islam yang lain.
termasuklah seorang perempuan bernama Rugayah, dihantar berkahwin dengan salah seorang pembesar di Johor, dan hasil perkahwinan tu pun keturunan tu melahirkan antaranya ialah Ungku Aziz, Datuk On, dan termasuk juga Syed Nagib Al-Atas. Ni orang-orang hebat. Ghazi nama tu, itulah dia. Tuan-tuan kalau pergi ke Turki ni, orang kata tuan-tuan kena pergi 4 kali baru selesai. Melainkan orang buat DIY yang pergi sendiri ni, dia duduk sebulan, dia berjayalah dapat semua tempat. Kalau nak pergi dekat Touch and Go ni, maksudnya sampai turun bas, ambil gambar, naik balik, lepas tu hantar dekat WhatsApp group, dah sampai tempat ni, boleh lah. Tapi kita tak belajar banyak perkara lah. Sebab kalau boleh kita pergi tuan-tuan ke mana tempat pun, biarlah kembara tu kembara mendatangkan iman. Tuan-tuan pergilah ke mana-mana tempat pun, termasuk umrah dan sebagainya. Tu saya kata bila pergi umrah, pergi keluar daripada luar tu, pergi tengok tempat Nabi Muhammad, rumahnya di mana, tempat asal telaga Zam-Zam tu kat mana. Sekarang ni pula dah tak payah minta tuan-puan, kita boleh lalu daripada Mekah ataupun daripada Madinah nak pergi ke Mekah ataupun nak balik ke, daripada Madinah balik ke Mekah. Sebab sekarang ni orang buat trip, kalau umrah dah tak buat lagi pergi balik letih duduk atas bas ataupun kereta api. Tuan-tuan faham nak maksud saya? Naik di Jeddah, pergi ke Madinah, lepas tu balik ke Mekah. Berapa lama banyak kita habis atas jalannya. Sekarang ni kalau kita naik daripada Kuala Lumpur, turun di Jeddah, balik daripada Madinah, terus balik ke Malaysia, ataupun sampai dulu di Madinah, ziarah dulu dan sembahyang dan buat apa je aktiviti di Madinah, lepas tu ambil kereta api ataupun bas balik ke Mekah dan balik daripada Jeddah ke Kuala Lumpur. Dia buat begitu, tak ada ulang-alik dah. Tetapi sekarang ni ada orang buat trip tu, saya kata kita tanya tuan-puan pada orang nak buat ni, sebab ada orang buat sekarang ni trip daripada Madinah balik ke Mekah ataupun daripada Mekah pergi Madinah, ikut jalan tepi pantai. Laluan ni ialah laluan Badar. Ada masjid kat sana, ada telaga tempat Rasulullah duduk bersama dengan sahabat sebelum mulakan peperangan Badar. Orang nak ambil barakah. Perjalanannya lebih 2 jam. Kalau bas biasa ikut ni 5 jam, dia 7 jam. Tak apalah. Tapi biarlah kita pergi tempat-tempat yang baru. Rupanya Parit Khandak, kesan Parit Khandak tu masih ada lagi di setengah-setengah tempat. Tapi kerajaan Saudi dia tak suka nak gembar-gemburkan benda macam ni. Pada satu sudut betul lah, sebab orang-orang kau daripada India, Pakistan, dia pergi, dia suka kutip, dia suka kikih. Saya pun pelik tuan-tuan benda macam ni. Sejak zaman Aisyah masih hidup, ada orang dah pergi dah ziarah makam Rasulullah, waktu tu terbuka, duk ambil pasir buat balik, padahal tu tanah haram. Sampai Aisyah tegur, minta pada ayah dia tolong pagar kawasan makam Rasulullah, sebab orang duk ambil. Zaman tu dah ada dah. Apalagi zaman kita. Sebab dia orang yang dipesan. Saya ingat semua ustaz di mana-mana negara pun pesan dah, jangan buat benda-benda khurafat. Tapi ada orang dia ada pandangan sendiri. Dia nak ambil tanah di Baqi' itu, bawa balik, nanti bila dia mati dia pesan kat keluarga dia, suruh campur sekali dengan tanah dia supaya mudah-mudahan dia selamat pada azab kubur kerana pasir. Ada orang pegang macam tu. Ala kulli hal, kita nak ambil tuan-puan, mari kita belajar sedikit daripada mereka-mereka ni. Nak cerita tuan-puan, mereka ni dididik oleh orang-orang yang hebat lah. Tu saya nak kata, saya pergi dulu tahun 94, saya jumpa dengan pelajar-pelajar Malaysia di Jordan, di Mesir. Waktu dia orang nak balik, dia orang jumpa tuan-tuan guru, waktu tu masih hidup, hebat tuan-tuan guru ni. Dia kata, tuan, kami nak balik ke Malaysia ni, kami nak ikut ulama' mana yang dapat pimpin diri kami. Ni pelajar-pelajar yang lepas daripada kelas yang formal di universiti, dia orang pergi jumpa guru-guru di luar, talaqi, berdepan dengan guru-guru tersebut. Guru yang hebat-hebat tuan-puan, amal dia hebat, dia punya hidup patuh syariah dia sangat hebat, keluarga dia hebat, jaga bab makan, bersikap warak. So dia pergi jumpa guru ni belajar. So bila nak balik, dia orang tanya guru-guru ni, kami nak ikut ulama' yang macam mana di Malaysia? Tuan dengar ni perkataan dia, sama je guru yang duduk di Mesir dengan duduk di Jordan ni, di Turki pun. Dia kata apa? Kalau kamu nak ikut ulama' ni yang hebat, dia kata, kalau kamu tengok dia berjalan dengan pemimpin negara kamu, dia duduk sebelah pemimpin, dia orang cakap tentang apa? Inilah kebiasaan Sultan Osmaniyah. Ulama' duduk sebelah dia, dia nak buat apa pun dia tulis, tanya dulu, macam mana ni, boleh saya buat? Apa pendapat kamu tentang hal ini? Tanya orang alim, kenapa? Nak redha Allah, dia nak berkat, dia bukan fikir dia ada kuasa, Allah bersama dengan dia atau tidak.
Lepas tu Allah bantu tuan-tuan. So dia kata kalau kamu balik Malaysia, kamu nak berteman dengan seorang ulama yang kamu nak ikut dia betul-betul sebagai pemimpin kamu, yang akan bentuk peribadi kamu. Kamu tengok kalau ulama tu berjalan dengan pemimpin, dia duduk kat sebelah pemimpin, kamu ikutlah dia, kerana kebiasaannya pemimpin tu akan minta nasihat dia. Tapi kalau kamu tengok ulama tu duduk kat belakang pemimpin, baik kamu hindari. Kenapa? Ulama tu hanya berkata sesuatu untuk membenarkan saja apa yang pemimpin tu cakap. Ni cara mereka melihat. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Umar Al-Fatih ni dia berjaya tawan Konstantinopel ni. Waktu malam tu dia sebenarnya dia dah putus asa dah, dengan berbagai cara dia cuba buat, tak dapat dah. Rantai tuan-puan, rantai ni bukan rantai kecil tuan-puan, rantai tu besar sungguh. Kalau kapal tu rempuh, pecah kapal ni yang dibuat oleh kerajaan Byzantium ni, supaya orang tak masuk dan tak berjaya tawan di samping benteng dia yang kukuh. Kira ceritanya dia punya pertahanan paling kukuh di dunia lah. Kenapa orang nak sangat Turki? Sebab dia pintu masuk ke berbagai negara tuan-puan, daripada berbagai arah. Nak pergi Eropah, nak pergi Laut Hitam, ke Rusia dan sebagainya, kena lalu tu Selat Bosporus tu. So orang nak sangat tawan tempat tu. Tapi umat Islam nak ambil kerana Nabi pesan, dan Rasulullah sebutkan hal itu. Sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, mana lebih awal, Konstantin ataupun Romawi yang akan jatuh? Kata Rasulullah, Konstantin. Itu pun benar, Romawi jatuh tuan-puan kemudian daripada tu. Selat tu dibentangkan dengan rantai yang besar, maksudnya armada kecil pun tak lepas, yang besar pun tak lepas. So Allah ilhamkan kepada Muhammad Al-Fatih, selepas dia rujuk, dia tanya kepada ulama, minta kepada Allah, dan Allah ilhamkan dia untuk bawa 70 kapal. Nak bawa tu tuan-puan, buat waktu malam ni 100,000 tentera dia. Tuan-tuan, saya nak tengok satu je tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengarkan orang ramai duk cerita tentang tentera dia ni dibawa lalu kat kebun anggur yang tengah masak waktu tu. Lepas tu sampai keluar pada kebun anggur, dia punya tabib dia kata apa? Sultan kita sakit dan ubatnya ialah anggur. Siapa tadi yang lalu kebun anggur ada mengambil buah anggur, tolong berikan. Dah jauh dah daripada kebun tu. Tiba-tiba Sultan Al-Fatih dikatakan sakit dan ubatnya adalah buah anggur. Dia tanya tentera, siapa di kalangan kamu yang ada mengutip buah anggur, tolong bawa ke depan untuk bagi pada panglima perang sultan kita ni. Seorang tentera pun tak bawa. Artinya apa? Mereka lalu kebun anggur yang masak randung, seorang pun tak teringat nak ambil kebun. Sebenarnya Muhammad Fatih tak sakit pun, dia nak tengok dia bawa tentera terbaik atau tidak. Maka dia tahulah pada waktu tu dia sedang bawa tentera sebaik-baik tentera. Punya hebat. Tuan-tuan tahu tuan, bukan takat cerita tu je, cerita lain yang sampai kat kita ialah apa? Muhammad Al-Fatih tanya pada tentera dia pada hari Jumaat, siapa di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan solat Jumaat sejak balik? Seorang pun tak bangun. Artinya apa? Semua tunai solat Jumaat tiap-tiap waktu sejak balik. Tanya kita pi tuan-tuan, kosong lah. Dia tanya siapa tak pernah tinggalkan solat jemaah sejak balik? Separuh bangun sejak balik. Tak berat kan tuan-tuan? Tanya siapa di kalangan kamu yang tidak pernah meninggalkan solat tahajud sejak balik? Seorang pun tak bangun, melainkan dia. Dia tahulah dia orang yang betul Allah pilih. Saya nak cerita ni bukan cerita tu, macam mana dia latih, itu yang penting. Tu buah dia latih. Tuan-tuan kalau ada rezeki lagi, tuan-tuan pergi lebih kurang 200 km tuan-puan, nak arah ke Bursa. Kita akan lalu satu kampung namanya Jumala Keza. Kampung ni dah diwartakan di bawah UNESCO sebagai kampung yang dipelihara. Perkampungan ni dulu ada 7 kaum di sekitar tu yang selalu bertelagah bergaduh. Maka ketua kaum dia kumpul, dia orang kata apa, macam mana kita nak buat? Kita nak jadikan orang-orang kita ni orang yang bagus, yang melahirkan zuriat-zuriat yang baik. Dia orang fikir jumpa satu jalan. Jalan dia apa? Bawa keluar anak-anak perempuan kita dan lelaki-lelaki terbaik kita, lelaki yang paling baik syakhsiahnya, peribadinya, cerita Islam ni. Dan bawa keluar perempuan yang paling baik rupa parasnya dan paling baik akhlaknya. Mereka buat kahwin bersilang lah. Kaum tu kahwin dengan ni, kaum ni pula kahwin dengan sana. Kalau tuan-tuan pergi sekarang, ada satu kampung je tinggal.
Tapi punya hebatnya tuan-tuan, daripada perkampungan itulah lahir tentera Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan tahu macam mana dia orang buat? Kampung tu tuan-tuan pergi, tuan-tuan nak berjalan, dia punya tapak itu ketul-ketul batu, tinggi rendah, kecil besar, ada ke bawah, ada ke atas. Maksudnya bila kita berjalan, kita kena tengok bawah. Kalau kita tengok atas, kita tersadung punya batu tu, jatuh kita. Kenapa dia buat macam tu? Masya Allah, dia buat macam tu supaya bila orang masuk kampung tersebut, baik orang kampung ataupun orang luar masuk kampung tersebut, tak tengok rumah orang. Masya Allah, punya hebatnya. Dia punya syariah compliant bukan takat rumah, jalan nak masuk ni, supaya kau tak tengok, mata kau tak liar lihat rumah orang. Lepas tu rumah orang tuan-tuan tengok, dia keliling, tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri. Rumah dia tak ada tingkap sebelah bawah, dia rumah 2 tingkat, belah bawah tak ada. Artinya apa? Anak-anak perempuan dia pun tidak bermata liar, dan kita pun tak boleh tengok orang sedang kerja kat dalam. Tingkat atas tu pula, dia punya dinding tebal macam ni. Artinya kalau orang perempuan tu nak tengok kat luar, dia tak boleh tengok di bawah. Dia boleh tengok macam tu je, ruang untuk angin masuk dan cahaya matahari masuk. Tetapi bila kita masuk dalam rumah dia, Masya Allah, sekarang ni dah buka rumah-rumah dia orang. Bila masuk dalam, ladang-ladang yang luas, besar tuan-tuan. Kalau kita kata rumah masjid kita ni, besar macam masjid kita ni, kawasan dalam tu, di situlah dia tanam sayur, dia ternak kambing. Kalau musim sejuk, perah susu kambing duduk dalam tu. Maksud dia jaga sungguh syariat. Tapi untuk bagus tuan-tuan pergi tengok sekarang, rupa makcik-makcik situ pun umur 60 tahun, 70 tahun, cantik-cantik tuan-tuan. Jangan cakap anak perempuan dia. Tuan-tuan nak kahwin orang Turki, boleh. Dia suka je orang Malaysia, tapi syarat dia satu je, tak boleh buat balik Malaysia. Tuan-tuan dengan duduk di Turki. Kita kata apa? Tak apa, okey. Ni bawa grup ni tuan, bawa rombongan ni, dia suka jamu sup sayur. Pergi mana pun, tuan-tuan pernah pergi, tuan-tuan tahu lah. Jamu sup sayur ni, orang-orang kita bayar tuan-tuan ni semua lah. Bila masuk ke tempat tu, 3 kali tuan-tuan tu makan malam, makan tengah hari sup sayur. Bila kita kenal macam tu, inilah makanan sebenarnya, ini sepatut kita makan di Malaysia. Sayur ni, vegetable ni, sihatkan badan. Lepas 3 hari, ni je daging mana, ayam mana, style orang Malaysia. Rupanya dah bawa siap-siap dah, sambal hitam, sambal hijau no. Orang Malaysia mana boleh tinggal tuan-tuan. Nak cakap nak kahwin kat sana, kena proses dulu diri kita tuan-tuan. Nak terima sebaiknya. Sebab bila kita pergi, ada orang Malaysia kahwin tuan-tuan dan berjaya pun di sana. Tapi peribadi bila kita tengok, Masya Allah, dia memang pejuang. Dia dilahirkan di sekolah-sekolah tahfiz dan jadi orang hebat. Dia ada wibawa tuan-puan untuk mengeluarkan peribadi itu kepada masyarakat Turki. Orang Turki pun sayang kat dia. Ada. So alhasil tuan-puan nak cerita pada kita di ujung ni, dah masuk isyak? Belum lagi, Alhamdulillah. Kau apa masuk sekarang? 1 minit lagi. Saya berhenti waktu-waktu isyak, tak apa Tapi saya nak sebut sikit je tentang kaitan ni dengan Ramadan. Kita sambung sikit lepas azan, boleh sekejap ya. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi, kalau kita nak lihat Turki ni macam mana dia ditawan dan macam mana kerajaan naik dan jatuh, akhirnya elok kita naik bot tu lah, lalu selat tu, baru kita boleh faham kenapa dia naik dan kenapa dia jatuh. Sebab kita akan tengok istana terakhir dibuat oleh Sultan Turki tu, dia berhutang dengan Eropah. Di dalamnya perhiasannya penuh dengan emas, termasuk kursi-kursi, meja-mejanya. Bila sampai saat tu, Allah murka dengan kita lah. Tuan-tuan tengok di mana-mana pun, kejatuhan ni sebenarnya bukan pada musuh luar asalnya, daripada kita sendiri yang menyebabkan murka Allah sampai kepada kita. Kita dah lupa dah apa yang sepatutnya kita bangunkan, masyarakat yang perlu kita perhatikan, rakyat yang perlu kita bawa kepada Allah. Kita lupa yang tu. Kita lupa bangunkan generasi kemudian yang akan jadi pelapis-pelapis yang baik. Musuh masuk jarum dia, dan yang pertama musuh berjaya masuk pun, dia bawa masuk Yahudi. Dan Sultan ni dia nak raih Yahudi ni, dia bagi Yahudi tu duduk di tempat tu. Tu permulaan kerosakan. Dia orang start kuasai syur pada Sultan buat media. Daripada media itulah dia hasut rakyat untuk jatuhkan Sultan. Yahudi ni dia duduk di mana pun, dia tidak akan berdiam diri. Sebab tu Allah sebut apa dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Dia takkan redha melainkan kita ikut cara dia.
dan dialah punca sebenarnya, bukan Kamal Atatürk. Dia yang mulakan gerakan kebencian ni. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekejap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir bahagian ni saya nak sebutkan sedikit sini ya, supaya kita juga melihat tentang naik dan jatuhnya, di mana kita katakan bahawa kejatuhan umat Islam di Turki ini berpunca daripada kegagalan pemerintahnya satu menegakkan Islam. Agama tidak lagi menjadi satu benda yang besar di kalangan para ulama. Tentu lihat dua orang pemerintah di zaman Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz naik. Pemerintah sebelumnya orang yang suka kepada pembangunan pertanian. So bila dia jadi macam tu diasaskan, maka rakyat pun bila berjumpa bercakap, tanah kau berapa luas, kebun kurma kau hasil berapa banyak tahun ni, ladang kau berapa banyak kau dapat luaskan tak ladang kau. Pemerintah selepasnya adalah orang yang suka kepada syair, kepada malih-malih keramaian. Rakyat pun suka bercakap macam tu, tanya tentang syair. Minggu ni ada di tempat sana ada keramaian, kau pergi atau tidak.
Rakyat bercakap begitu kerana lidah pemerintah jadi begitu. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik, dia suka kepada ketaatan kepada Allah, mulut rakyat pun jadi begitu. Engkau puasa sunat bulan ni, berapa banyak kau dapat buat? Kau khatam Quran tak bulan ni? Maksudnya baik pemerintah, baik rakyat, baik pemerintah. Dia tak boleh salah satunya baik. So bila mana hal itu tidak dibina, musuh kan ambil peluang. Sebab kerja musuh tu je, mereka takkan berdiam. Dan Yahudi yang ambil peluang untuk jatuhkan kerajaan Osmaniyah ni, Yahudi Dunamah, tuan-tuan kau boleh search tengok, dahsyat dia orang ni tuan-tuan. Dia orang ni diterima sewaktu kerajaan Osmaniyah, diminta tanah dan diberi tanah untuk penempatan mereka. Dan mereka masuk, mereka mula berjinak-jinak dengan orang Islam, buat-buat masuk Islam zaman Sultan Bayazid As-Sani yang kedua. Masuk Islam ramai-ramai. Bulan Ramadan dia ra'i, buat-buat puasa, balik rumah buka. Ni cerita munafik sebenar ni dalam Yahudi. Masuk sebab tu je. Sultan pula benarkan dia orang masuk dan menetap di Turki, dibagikan tanah untuk mereka. Mereka ni pura-pura lah hidup ikut semua adat dan budaya orang Turki, kuasai bahasa, imej luaran dia sangat soleh dan solehah nampak. Tapi pada waktu diam-diam mereka bekerjasama dengan Zionis. Yahudi di pada luar memberikan kerjasama, Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang kaya-kaya juga memberikan sokongan. Akhirnya mereka tarik orang Armenia. Orang Armenia punya hubungan baik dengan Turki ni, tapi dia cucuk orang Armenia ni untuk berontak supaya jangan bayar cukai. Lepas tu kerajaan ambil tindakan. Oleh kerana Yahudi kuasai media, maka mereka gembar-gemburkan bahawa Sultan telah bunuh ke semua orang Armenia yang ada di Turki. Imej Sultan jadi buruk lah. Pada tindakan tu tak berlaku sebab media. Sebab tu media ni tuan, kita kena tengok betul-betul. Kalau kita tak tengok betul-betul, jadi macam WhatsApp jugalah. Kita duk forward, tahu-tahu salah maklumat. Kadang-kadang terlebih daripada maklumat yang sebenarnya. Kita kena berhati-hati betul dalam hal macam ni. Ni peristiwa di Rusia dan sebagainya, nak duduk belah mana, kita kena sangat berhati-hati sebelum kita bercakap, sebelum kita bertindak. Sebab Yahudi takkan duduk diam dan mereka takkan benarkan hal ni jadi. Termasuk di Turki zaman Erdogan tu pun, tentu ingat tahun 15 Julai yang berlaku pemberontakan hebat nak jatuhkan dia. Mereka sekat atas jembatan tu, Bosporus tu, supaya orang Islam tak boleh pergi ke parlimen. Dia kuasai sungguh ketua-ketua tentera dia. Tetapi ketika Erdogan bercakap, dan dia bercakap tentang Islam, pemuda-pemuda Turki bangun buat pertahanan tubuh mereka di atas jambatan tersebut. Sampai tentera tengok mak-mak dia orang duduk di atas jambatan tu, dia orang tak boleh tembak lah. Tapi berapa puluhan orang Turki mati. Nama jambatan tu pun ditukar sekarang, dah tak ada lagi jambatan Sultan, tapi dibubuh nama jambatan tu Jambatan Syuhada 15 Julai. Musuh tidak pernah berhenti untuk merosakkan. Kita kena jaga betul. Kena jaga betul. 625 tahun, tuan-tuan boleh bayang tak? Dia bertapak. Dia bukan satu perkara yang mudah. Tapi musuh juga tidak pernah lupakan hal ini untuk menjatuhkan. Tapi tuan-tuan tengok, aku tuan-tuan pergi sekarang ni, tuan-tuan boleh masuk dah dekat Masjid Hagia Sophia tu. Sewaktu Muhammad Al-Fatih bebaskan Hagia Sophia tu, dia masuk pada hari Rabu, dia sembahyang Jumaat 3 kali ikut. Lepas tu dia minta arkitek yang terkenal dalam sejarah dunia, yang sampai sekarang orang hebatkan arkitek ni, nama dia Mamar Sinan, hidup sampai 90 tahun lebih umur. Dan masjid yang paling hebat dia bangunkan, Masjid Sulaimini di Edirne. Dia kata inilah karyaku. Tuan-tuan pergi tengok. Termasuk sebuah kawasan tu, orang perempuan Yahudi, dia tak mau jual tanah dia, tapi selepas dipujuk dia nak jual, tapi dia minta satu je, supaya bunga tulip yang dia tanam dalam taman dia tu ada ukirannya dalam masjid. Dan adalah benda tu, dia ra'i. Ada satu masjid, tuan-tuan kalau pergi di Masjid Ulu Jami' di Bursa yang Bayazid bangunkan, ada seorang perempuan Yahudi juga, dia tak mau jual tanah dia. Ketika dipujuk oleh arkitek Mamar Sinan pun dia tak mau jual. Ketika Sultan Bayazid sampai tengok dia, dia malu dengan Sultan Bayazid, dan dia tengok Sultan pula datang, dia jual dengan malu Allah. Tapi tuan-tuan tengok Sultan-Sultan dia hebat. Dia tengok perempuan ni jual sebab tak ada arah dah, sebab malu, sebab terpaksa jual kerana Sultan yang minta. Sultan kata apa? Jangan buat masjid dekat tanah ni. Dalam masjid tuan-tuan pergi tengok, tiba-tiba ada kolam untuk orang ambil wuduk. Dia katakan,
buat tempat sekadar untuk ambil wuduk kerana wanita ni jual dengan terpaksa. Saya tak nak jadikan tempat solat daripada wang yang terpaksa dijual oleh manusia. Nak sembah Allah pun ambil kira orang jual tu dengan terpaksa atau tidak. Dia tak mau ambil di atas paksaan atau tidak redanya rakyat, takut solatnya itu menjadi masalah besar bagi seorang pemerintah yang mengambil cara terpaksa. Masya Allah. Sebab tu Allah beri kemenangan pada mereka, Allah beri bantuan. Sebab dia letakkan Tuhan tu di tempat yang pertama, tak nak langgar hak Allah. So kita tuan-tuan nak ambil kat mana? Ramadan ni lah tuan-tuan, kita proses diri kita dulu. Sebab dia orang buat proses-proses tu. Biarlah kejayaan ni nampak mungkin Islam akan bangun dan tertegak, bukan zaman kita tuan-tuan. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, kita tak tahu. Tapi kita mulakan, didik dengan baik. Kata para ulama yang mendidik umat, kalau kamu tak boleh cegah mungkar, sebab amrun bin ma'ruf, nak buat baik semua orang boleh, nak cegah mungkar ni kadang-kadang kita takut, kita rasa macam tak kuat. Dia kata apa? Kalau kamu tak kuat mencegah mungkar, pastikan mungkar jangan ada pada diri kamu, dan mungkar jangan ada dalam rumah tangga kamu. Itu juga dipanggil mencegah mungkar paling kecil. So mari kita jauhkan. Cara nak buat proses yang paling utama ialah proses tuan-puan bagi hati kita boleh tunduk pada kebaikan. Nak tundukkan hati bukan senang. Nak tundukkan lahir boleh, hati kita tunduk. Kadang-kadang kita boleh diderhaka dalam taat. Ni saya nak tutup kat sini. Ramadan ni kita nak selesaikan hal macam ni. Derhaka dalam taat ni boleh jadi di mana-mana sahaja. Nampak macam taat tapi dalam tu ada derhaka. Contohnya kita mari solat Jumaat. Ni cerita bab hati tuan-puan, bukan segi lahir ni, segi hati. Dia mari cari tempat saf paling belakang. Sebab apa? Sebab nak balik awal. Menunjukkan apa? Hati kita tak nak untuk datang. Dah panggil solat ni wajib, Jumaat wajib, aku datang jugalah. Tapi ditunjuk pada Allah, ya Allah kau panggil aku datang, tapi aku tak nak datang rumah kau. Mulut tak cakap, sikap dia tunjuk, aku duduk kat belakang. Sebab aku nak balik awal. Dia datang betul-betul untuk solat Jumaat je. Dia ada peluang nak buat solat qabliyah sebelum Jumaat pun dia takkan bangun buat. Dia duduk seorang. Boleh buka phone, duk layan TikTok lagi. Ni dia panggil derhaka hati dalam taat. Nampak taat tapi dalam tu ada derhaka. Derhaka bukan segi lahir tapi hati kita. Hak ni yang payah nak tundukkan. Hak lahir nampak elok aja kita. Kita sangat takut. Dia akibatnya jadi panjang cerita ni. Duduk di rumah, kadang masuk dah waktu pukul 1.20 tak buat lagi. Tunggu sisa waktu, dah lebih dah waktu tengok. Tak buat lagi zuhur, lagi 20 minit nak masuk asar. Buat je lah, bagi sisa waktu kepada Allah. Lepas tu kita duk mengadu lah. Hati tak pernah tenang, jiwa kita kosong, silap sikit jadi besar, mudah nak marah, hantar pintu rumah, bawa kereta lelaju keluar pada rumah, piduk kedai mamak sampai 5-6 jam tak balik ke rumah. Kerana masalah kecil. Kenapa? Jiwa kita. So hati ni perlu dilembutkan, perlu dijinakkan. Maka datang Ramadan. Ramadan kita nak ambil sungguh-sungguh peluang dia. Sebab dia tidak ada pada yang lain. Di dalamnya ada tarawih, di dalamnya ada puasa. Tuan-tuan bayang tak kita puasa berapa jam? 14 jam, hampir 14 jam. Kita duduk atas ekuator, garisan khatulistiwa ni, sepanjang tahun, sepanjang hayat tak berubah. Tuan-tuan, kau nak puasa kita ni, pergi tempat negara musim sejuk lah. Tapi jaranglah boleh dapat dah. Sebab puasa kita dalam bulan 4, bulan 3 ni, dia orang dah masuk sama lepas tu. Nak tunggu bulan 12. Dulu saya pernah tuan-puan duk buat program dengan pelajar Malaysia, pergi Perancis, tengok jumpa tokoh-tokoh korporat duduk kat Perancis. Bulan 12 winter ni malam dia panjang, siang dia pendek. Tuan-tuan faham kan? Subuh tu pukul 4 pagi. Setengah tempat tuan-puan, kami duduk di Paris tu, subuh pukul 7 suku. Berarti mula solat, mula puasa kita pukul 7 suku. Maksudnya apa? Sarapan dulu. Dah pukul 7. Lepas tu baru puasa. Saya ingat lagi waktu tu, dia punya asar, dia punya maghrib dia pukul 4.45. Tak seronok lah tuan-tuan. 4.45 buka puasa. Mula pukul 7 suku. Jumpa tokoh korporat, kata ada bisnes ke? Tak saja nak puasa kat Perancis ni. Akai lebih tuan-tuan. Sah tak puasa dia? Segi pekah sah, tapi nilai takwa merudum di sisi Allah. Ni dipanggil apa? Derhaka dalam taat. Dia tak nampak derhaka segi lahir, tapi hati kita Allah tahu kau mencari tempat mudah. Allah menilai pahala, kata Rasulullah, ikut berat kita menanggung.
Jadi Tuhan nak bagi pahala puasa, bagi tempat orang yang puasa panjang, Tuhan nak bagi puasa dia lebih lah. Jadi kalau kita puasa sampai 14 jam, terimalah tuan-tuan. Allah nak bagi puasa tu lebih untuk kita. Cuma cara nak kendalikan puasa tu yang sangat penting. Antaranya tarawih. Buat tuan-tuan. Walaupun 8 rakaat buat kerana Allah, walaupun nak buat 8 rakaat. Jangan bawa anak kecil kita, sebab lepas 1 April ni boleh bawa dah budak-budak mari, masuk 8 rakaat, cubit paha budak tu. Jom kita balik, jom kita balik. Ni derhaka dalam taat juga. Saja nak balik awal, bawa budak kecil, akai bapak tu lebih. Tapi saya tak tahulah, Selangor ni mungkin dia buat 8 rakaat je ke? Dia tak ada buat sampai 20 dah. Cepat tu jawab. Tuan-tuan, kenapa kita buat tarawih? Ni tuan-tuan puan, para ulama yang mendidik rohani manusia, dia kata buat walaupun 8 rakaat. Kenapa? Kita sedang mengutip sesuatu yang lepas bulan Ramadan, tarawih dah tak ada. Letaklah dekat solat rawatib yang mengiringi solat fardu yang selama ni kita payah nak buat. Latihan dia tarawih 8 rakaat. Mudah-mudahan lepas daripada tarawih kita boleh buat solat subuh 2 rakaat, kita boleh buat solat qabliyah dan ba'diyah zuhur, qabliyah bagi asar, boleh buat qabliyah dan ba'diyah maghrib, qabliyah dan ba'diyah isyak. Kutip tarawih yang kita buat bulan Ramadan, letak dalam solat rawatib selepas Ramadan. Tuan boleh nampak ni tarbiyah Ramadan. Baru kita jadi orang yang hebat. Kita proses jinakkan hati kita. Di dalamnya ada qiyamul lail. Tahajud adalah perkara yang sangat dianjurkan, sampai Allah sebut di dalam Al-Quran. Bangunlah sewaktu orang lain sedang tidur, waktu tu kita bangun. Antara sebab Tuhan kekalkan muda, dan Tuhan tiadakan nyanyuk sampai hari kita mati, dan dikekalkan ingatan kita kuat, boleh hafal. Maksudnya kita boleh kekal lakukan taat kepada Allah sampai hujung umur. Di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Quran diturunkan, jadikanlah kelaziman membaca Quran. Ambil satu waktu yang kita takkan tinggal dah selepas daripada Ramadan. Contohnya, paling baik selepas subuh atau sebelum subuh, kerana waktu tu lapang. Sebab selepas subuh kita akan berjumpa dengan manusia. Takut mulut tersalah cakap, mata tersalah pandang, telinga tersalah dengar, tangan tersalah type dan forward, atau pegang sesuatu yang tidak halal, kaki tersalah langkah. Pimpin dengan Al-Quran, pegang langkah pergi ambil mashaf, mata tengok, lidah baca, telinga dengar. Mudah-mudahan panca indera kita dilatih. Walaupun kita buat tadarus, tapi adakah satu waktu yang akan kita istiqamah, yang istiqamah tu ada continuity selepas daripada bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu hebat bulan Ramadan ini, iaitu Lailatul Qadar. Kata Aisyah, dia tanya kat Nabi, apa aku akan buat andainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, ucaplah olehmu, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang maha pemaaf dan mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Tuan-tuan, izinkan saya sebut balik. Saya pernah sebut dulu supaya kita ingat betul-betul. Kenapa disebut afu? Dalam kita baca doa 8 doa di dalam antara 2 sujud. Ada 8 doa. Bermula dengan Rabbi ghafirli, ampuni aku. Hujungnya yang ke-8 apa? Wa'fu anni, maafkan aku. Bagi orang Melayu sama aja ampun maaf. Bahasa Arab lain. Ampun atas sifat maghfirah Allah, maaf atas sifat afu, pemaafnya Allah. Ampun ni artinya dosa kita diampun, tapi kat padang mahsyar tetap Tuhan akan tunjukkan. Itu yang kita takut sungguh bila Allah tunjuk. Setiap orang ditengok oleh datuk nenek sebelum dia, ditengok oleh anak cucu selepas kita. Setiap benda kita buat, dalam gelap, dalam terang, waktu muda, waktu tua, Tuhan ampun, tapi tetap Tuhan tunjuk. Tapi afu, pemaaf tu, yang tu pun Tuhan akan padamkan. Sehingga dibicarakanlah hadis, malaikat yang mencatat kesalahan itu pun seolah dilupakan Allah, macam dia tak pernah mencatatnya. Dalam buku catatan amal dipadamkan kesalahan tersebut. Hebatnya afu. Dan dalam bulan Ramadan kita ada Lailatul Qadar, dan itu di antara sebaik-baik doa. Masya Allah, tak hebat kan tuan? Sampaikan imam bila berdoa antara 4 solat tarawih 4 rakaat, kan dia baca doa tu, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nak minta tu je supaya Tuhan padamkan. Kita bangun kat padang mahsyar, hanya kebaikan ditunjukkan, hanya Ramadan, hanya Ramadan. Dan yang terakhir tuan-puan, di dalamnya ada sedekah. Ni paling hebat. Kalau kita baca dalam Maulid Dibai ataupun Maulid Barzanji,
Nescaya ada tulisan disebut bila untuk sebut tentang peribadi Nabi, bulan Ramadan Rasulullah laju bersedekah, sehingga dikatakan dalam kitab tu karrihil mursalah, bila Rasulullah memberi bagaikan angin yang berlalu. Nabi ni dia mengungguli carta dalam bersedekah. Datang orang yang keputusan keuangan ataupun bekalan daripada permusafiran jumpa dengan Nabi, Rasulullah kata pergilah jumpa dengan seorang ni, Rasulullah sebut nama sahabatnya, beritahu kepada dia Rasulullah minta kamu berikan, dan Rasulullah sebagai jaminannya. Tak tanya tu berapa banyak yang dia nak. Tu hebatnya Nabi, dia mengungguli carta dalam bersedekah. Tapi bulan Ramadan terlalu laju dia memberi. Rasulullah ni bila dia memberi, dia tak fikir fakir, dia tak fikir dia akan miskin. Ni nak tunjuk kita ni, kita sebelum bagi lagi, kalau ku bagi tinggal banyak mana, tak bagi lagi dah fikir fakir. Ni kita punya dahsyatnya tahap kedekut ni. Tu kata hati kita ni jahat. Sebulan Ramadan latih. Cara latihnya, buat strategi. Tiap-tiap hari kita memberi. Contohnya, sama ada kita beri duit yang kita biasakan, tapi bulan Ramadan masjid ni ada buat berbuka tak? Tapi bentuk paket ke buat terbuka? Tak tahu lagi, tak keluar lagi keputusan. Tak apalah, katalah ada berbuka, tuan-tuan hantar je lah kuih mari. Berapa tuan-tuan puan harga kuih hari ni? Bulan Ramadan naik tak harga? Kita peruntukkan tiap-tiap hari kita akan bagi RM2. Tak kira lah kuih tu berapa, 4 ke 3 ketul ke, beli 3 RM2 ataupun beli 4 RM2. Beli tuan-tuan kuih tu mari hantar. Kenapa? Pahala dia. Bila dia letak dalam piring untuk orang makan, katalah ataupun masuk dalam bekas untuk orang makan, tentu dia akan letakkan 4 tempat. Maka siapa saja makan, kita dapat pahala dia berpuasa. Dengan tanpa meluakkan puasa dia, pahala dia, kita dapat 4 orang punya pahala puasa. Tak hebat kah? Ambil lah peluang ni. Sebab ni je peluang yang kita ada. Cuma jangan strategi kita tu dipanggil tak elok. Buat apa? Ambil kuih karipap tu yang kita beli 4 tu, kerat pula bagi jadi 8. Tu tak senonoh nama dia. Nak 8 orang punya. Sudah-sudahlah tuan-tuan puan perangai kita ni. Bagi je lah kat seorang masjid, dia tahulah nak buat macam mana. Maksud saya, susunlah bagi jadi elok. Dalam satu masjid baru ni, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana kalau saya ada duit, contohnya saya bagi dekat masjid tiap-tiap subuh RM10, tiap-tiap pagi saya bagi RM10, boleh tak saya kumpul, saya bagi sebulan je senang, sebab nampak besar sikit RM300. Sama aja. Saya kata betul, boleh je. Tapi saya nak tanya tuan tiap-tiap hari ke datang ke masjid? Ya, saya datang tiap-tiap hari. Tuan, kalau tuan tiap-tiap hari datang ke masjid, lebih baik tuan bagi tiap-tiap hari RM10. Dia kata sebab tuan akan dapat doa malaikat untuk tuan tiap-tiap hari, berbanding tuan dapat sebulan sekali je doa malaikat untuk tuan. Tuan boleh faham cerita ni? Tuan-tuan ambillah peluang di bulan Ramadan, berbuatlah kebaikan mana yang kita boleh. Sebab pahala sedekah di antara sebab Tuhan padamkan kesalahan kita. Pahala sedekah di antara sebab Tuhan tutup kemurkaan dan kemarahannya pada seorang hamba. Kerana bila Allah telah marah kepada seorang hamba, malaikat Jibril pun tak sanggup mengangkat mukanya, melainkan sedekahnya seorang hamba. Tuhan suka sungguh. So, mudah-mudahan Allah meredai kita, menjadikan kita manusia-manusia yang baik tuan-puan. Mintalah panjang umur sampai Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling bagus pernah kita lakukan. Wallahu alam. Apa maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.